Dia mengatakan perkataan amani dalam ayat ini bermaksud tilawah. Saya rasa kita pun tahu apa maknanya tilawah kan? Tilawah, bacaan. Tilawah secara literal dalam bahasa Arab bermaksud ikut sekali. Bermaksud mata anda mengikuti teks dengan jari anda, mengikuti teks-teks Arabik ini kan, hanya membacanya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa yang mereka buat hanyalah bacaan aja. Dan dalam konteks kita ni, mengaji je. Ya'lamunahu hifzan wa qira'atan billah faham. Mereka tahu hanya dengan menghafalnya dan dengan membacanya, mengajinya tanpa memahaminya. Jadi mereka ni ada mempunyai hubungan dengan kitab mereka dan ini bukan Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan berkenaan orang-orang Yahudi dengan Taurat mereka. Dia menerangkan mereka ni ada hubungan dengan kitab mereka. Tapi dia mengatakan hubungan mereka dengan buku mereka hanya untuk 3 perkara je. Mereka baca sikit-sikit dan kemudian mereka menghafal beberapa bahagian. Itu je, billah faham. Tanpa sebarang pemahaman. La yadruna ma fiha. Mereka tidak tahu apa yang di dalamnya. Mereka tak tahu langsung apa yang ada di dalamnya, terkandung dalamnya walaupun mereka membacanya. Okey kan, sekarang ini adalah perkara yang sangat menakutkan. Bahawa ini adalah penerangan tentang Bani Israel. Bahawa semua yang mereka lakukan dengan kitab mereka hanya dibacakan je. Dan dihafal saja sebahagian daripadanya. Dan mereka tidak tahu apa yang dikatakan kitab mereka. Kerana jika anda travel di kawasan Muslim yang berpendidikan tinggi, komuniti di Amerika Syarikat ini, tak payahlah nak seberang Atlantik dan pergi di seberang lautan dan menyalahkan orang Islam yang lain di bahagian lain dunia. Mari sekarang kita bercakap mengenai beberapa orang yang paling berpendidikan. Yang hidup paling senang di seluruh planet ni, orang Islam dalam komuniti di Amerika. Dan anda pusing-pusing sekeliling dan anda akan menemukan orang yang mempunyai kelayakan pendidikan yang hebat-hebat belaka. Dari sarjana muda, bachelor degree, kan accounting lah atau fizik lah, atau ini atau itulah. Yang lain dan kadang-kadang kita tahu bahasa bukan manusia juga. C++ kan. Anda boleh baca itu, faham itu. Dan tahu di mana ada sinteks yang hilang dan koma yang hilang. Dan anda tahu masalah itu kan. Tapi apabila datangnya kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala pula, dan untuk memahami sebenarnya apa yang dikatakan oleh kitab Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian besar masyarakat Islam di sini boleh digambarkan sebagai orang yang mengaji kitab je. Mungkin juga mereka menghafal sebahagian daripada kitab, tapi sebahagian besar dari mereka tidak tahu langsung apa yang dikatakan Al-Quran. Anda tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggambarkan Bani Israel dalam ayat ini. Dan tengoklah, cubalah tengok, ia nampak macam sesuai dengan gambaran siapa sekarang? Kan? Ini memang sangat menakutkan tau. La ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan mereka tak buat apa-apa pun kecuali membuat andaian. Mereka buat andaian je. Alah, tak apalah. Mereka buat andaian, aku dah tahulah, aku faham. Akhirah kan? Tahu, aku dah faham. Ya, dia seorang Rasul. Faham dah, aku tahu, aku tak payah cakap lagi lah. Kitab yang bagus tu, ya. Oh ya, aku tak boleh makan daging babi, tahu, aku tahu. Jadi kamu tak perlu tahu apa-apa lagi mengenainya, mengenai kitab ini. So kamu okey je, cukup dah. Sudah sampai. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kitab ini sebagai rahmah dan sebagai petunjuk. Dan untuk sekalian manusia dan orang-orang yang dapatnya di tangan mereka sendiri tidak ada masa untuk membacanya, untuk memahaminya. Orang-orang yang sebenarnya percaya bahawa Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang tidak memberikan kitab ini masanya. Subhanallah, betapa gilanya keadaan dan situasi kita hidup sekarang ni. Subhanallah.